الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneguhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Khutbah yang disampaikan pada hari ini merupakan medan untuk kita bermuhasabah dan mengambil iktibar. Peliharalah adab sepanjang khutbah berlangsung dengan tidak berbual-bual, tidak menggunakan telefon bimbit dan menjauhi segala perbuatan yang boleh mengganggu tumpuan hati. Khatib juga menyeru jemaah yang masih berada di luar agar segera masuk ke ruang salat dan mengambil tempat dengan tertib. Ingatlah, mendengar khutbah merupakan salah satu tuntutan penting yang menyempurnakan ibadah Jumaat. Pada kesempatan ini, khatib mengingatkan tanggungjawab kita untuk menunaikan zakat dan berwakaf melalui Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains. Usah lupakan saudara kita di Palestin dengan memanjatkan doa kepada Yang Maha Esa agar beban dan penderitaan mereka diringankan. Sidang Jumaat yang berbahagia. Mimbar pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk Keberkatan Hidup bermula dengan yang halal. Tuntutan untuk mencari yang halal dan baik merupakan suatu kewajipan yang tidak dapat disangkal bagi setiap umat Islam. Dalam konteks dunia masa kini, konsep halal tidak lagi terbatas sebagai satu bentuk pematuhan terhadap ajaran agama semata-mata. Malah telah berkembang menjadi satu piawaian menyeluruh yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Halal kini dilihat bukan sahaja sebagai keperluan dalam kalangan umat Islam, bahkan turut mendapat perhatian dan menjadi pilihan dalam kalangan masyarakat bukan Islam. Konsep halal bersifat luas dan tidak terhad kepada makanan sahaja, malah turut merangkumi aspek akidah, ibadah dan gaya hidup seorang Muslim. Pemeliharaan terhadap yang halal dan baik dalam aspek pemakanan serta kehidupan merupakan asas kepada keberkatan hidup manusia. Hal ini juga menjadi benteng daripada tipu daya syaitan yang berusaha menyesatkan manusia melalui perkara yang haram dan meragukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang telah dibacakan pada awal khutbah ini yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi ini berupa makanan yang halal lagi baik. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Prinsip halal yang baik, iaitu halalan tayyiban, merupakan fitrah sejagat yang diakui oleh semua insan. Halal bermaksud sesuatu yang dibenarkan oleh syarak serta tidak bercampur dengan unsur yang haram. Manakala tayyib membawa maksud sesuatu yang baik, bersih, suci, selamat, berkualiti, berkhasiat dan tidak memudaratkan kesihatan. Gabungan kedua-dua unsur ini menegaskan bahawa makanan bukan sahaja perlu halal dari segi hukum syarak, malah mestilah menepati ciri-ciri kebaikan dari segi kualiti dan manfaat untuk tubuh badan manusia. Konsep halal dalam kehidupan membawa makna yang amat luas berkaitan dengan tata cara hidup seorang Muslim yang menitik beratkan prinsip halal dan tayyibah, iaitu kesucian, amalan kebersihan serta gaya hidup yang sihat dan selari dengan syariat. Sebagai umat Islam, kita wajib memastikan setiap aspek kehidupan termasuk pakaian, barangan yang digunakan serta sumber makanan dan minuman adalah halal serta memenuhi
ketetapan syariat Islam. Marilah kita merenung sejenak kehidupan seharian kita. Adakah kita benar-benar memastikan bahawa apa yang kita makan itu halal? Adakah kita memberikan perhatian terhadap kehalalan apa yang kita minum? Adakah kita meneliti sumber pakaian yang kita pakai? Adakah kita mengambil berat terhadap status halal barangan yang kita gunakan setiap hari? Atau pakai belasah saja? Pada zaman mutakhir ini, sebahagian orang semakin mengabaikan keprihatinan terhadap status makanan dan minuman yang diambil. Sama ada benar-benar halal ataupun sebaliknya. Mungkin kita lebih mementingkan kelazatan semata-mata tanpa memikirkan kesan serta akibat yang timbul daripadanya. Padahal Islam sentiasa mengingatkan umatnya supaya berwaspada dan memastikan agar setiap makanan dan minuman diambil dari sumber yang halal, baik dan berkualiti, kerana ia merupakan kewajipan yang mesti dipatuhi oleh setiap Muslim, bukannya sebagai satu pilihan. Sidang Jumaat yang dikasihi, pengambilan makanan haram bukan sahaja melanggar syariat, malah merosakkan seluruh dimensi kerohanian dan moral seseorang Muslim. Makanan yang tidak halal menjadi hijab antara hamba dan Tuhannya, menyebabkan doa terhalang daripada dikabulkan dan amalan kehilangan nilai. Makanan yang haram mengotori hati, menggelapkan akal dan melemahkan fitrah sehingga seseorang tidak lagi mampu membezakan antara yang benar dengan yang salah. Jiwa yang terbiasa dengan yang haram akan merasai kelompongan iman, kemerosotan akhlak dan kehilangan panduan hidup. Ingatlah bahawa memakan makanan yang haram membawa akibat yang sangat berat bukan sahaja di dunia, malah di akhirat. Orang yang mengambil makanan haram akan dihumban ke dalam api neraka bersama-sama dengan syaitan, sebagaimana yang ditegaskan oleh syarak. Oleh sebab itu, syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia siang dan malam dengan pelbagai cara untuk memesongkan mereka daripada jalan kebenaran. Usahanya tertumpu kepada mendorong manusia agar terlibat dalam pekerjaan yang haram, memperoleh rezeki yang haram dan memasukkan makanan haram ke dalam mulut sendiri dan ahli keluarga. Apabila makanan haram telah menjadi darah daging, maka seluruh tubuh dipengaruhi oleh keburukan, lalu rosaklah hati, akal dan perbuatan. Akhirnya pada hari akhirat, orang yang hidup dengan hasil yang haram ini akan dihumban ke dalam api neraka, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, kullu lahmin nabata min suht fannaru awla bih. Maksudnya, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, nerakalah yang lebih layak untuknya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di Malaysia, pelaksanaan pensijilan halal dikendali dan diselaraskan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Manakala di peringkat negeri, tanggungjawab ini dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan melalui bahagian pengurusan halal berperanan mengendalikan hal ehwal berkenaan pengurusan halal di Negeri Sembilan. Pensijilan tersebut berfungsi sebagai satu bentuk jaminan kepada umat Islam bahawa produk, premis dan perkhidmatan yang ditawarkan telah mematuhi prinsip syariat Islam dalam aspek sumber bahan, proses pengeluaran, kaedah penyimpanan, tahap kebersihan serta keselamatan penggunaan. Adakah kita benar-benar sedar tentang kepentingan memiliki sijil halal bagi sesuatu produk? Tanpa sijil tersebut, umat Islam berisiko mengambil makanan yang meragukan atau mungkin haram, sekaligus menjejaskan kesucian amalan harian dan keberkatan hidup. Sebaliknya, jika sesuatu produk telah memperoleh pengesahan halal, makanan dan minuman itu boleh dinikmati tanpa sebarang keraguan kerana telah disahkan mematuhi syariat dari segi bahan, pemprosesan dan kaedah pengendalian. Sijil halal bukan sahaja penting dari sudut pematuhan syariat, malah turut memberi sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi umat Islam. Industri halal kini menjadi sektor global yang berkembang pesat, melangkaui keperluan
pengguna Muslim semata-mata. Malaysia diiktiraf sebagai hub halal antarabangsa hasil komitmen kerajaan melalui agensi seperti JAKIM, Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri dalam memastikan integriti pensijilan halal terus terpelihara. Kepercayaan ini membuka peluang luas untuk usahawan tempatan bersaing di peringkat global dengan cara yang patuh syariat dan beretika. Sidang Jumaat yang dihormati, mengakhiri khutbah, khatib ingin mengingatkan bahawa kehidupan yang berpaksi prinsip halal menjanjikan keberkatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh itu sebagai Muslim kita wajib memastikan bahawa setiap makanan, minuman, pakaian dan keperluan harian diperoleh dari sumber yang benar-benar halal dan bersih tanpa keraguan. Semoga usaha menjaga halal ini membawa ketenangan jiwa, menjadikan keluarga lebih bahagia, melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia dan membuka jalan untuk beribadah dengan penuh khusyuk dan keikhlasan kepada Allah Tuhan Maha Pencipta. Marilah kita bersama-sama mengamalkan doa yang dipetik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezekimu yang halal sehingga kami tidak memerlukan sesuatu yang engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan limpahan kurniaanmu sehingga kami tidak mengharapkan sesiapa selainmu. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. Allahumma ansur malikana yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul khusus Tuanku Muhriz ibni almarhum Tuanku Munawir wa ayyirhum wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah wa abid biwujudihim makaid ahli zulmi wal kufri wal khidlan. Allahumma rizqna al-auna li abdika Datuk Kelana Fitra Datuk Haji Mubarak bin Dhahak al-Ma'ruf bi Undang Luak Sungai Ujung wa ayyirhu wa wafiqhu lima tuhibbuhu wa tardah bi hurmati man arsaltahu lil alamin rahmatan wa bushra. يا لطيف لم تزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه ويجعل لكم من أمركم مخرجا